Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani al-adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. قال الإمام العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثانية غسل الوجه. Ni fasal bab tentang wuduk lagi. Okey, kata musannif rahimahullah, furudul wuduk sittatun. Bermula segala fardu wuduk itu ialah 6. Fardu atau rukun sama sahaja. Okey. Sebahagian kitab ditakbir, diibaratkan, diungkapkan dengan kata arkanul wuduk sittah. So bila ditanya kita berapakah rukun wuduk itu, so kita boleh jawab 6. So dalam mazhab kita ni fardu ataupun rukun dan wajib itu sama sahaja kecuali dalam bab haji. Adapun fardu dan wajib itu berbeza di sisi mazhab Abi Hanifah pada kesemua bab. Okay, 6 perkara. Al-awwal an-niyah, ay al-awwal minha an-niyah. Yang pertama daripada 6 itu ialah an-niyah, itu niat. Cuba tengok ta'liq musannif rahimahullah di bawah itu. An-niyah itu ialah ia an-niyah itu syar'an pada syar'an yang jadi mansubun binaza'il khafid. Asalnya fi syar'i. Fi itu al-khafid yang mengkhafatkan ataupun al-jar yang menjarkan. Bila dibuangkan khafid ataupun al-jar, maka majrur tadi itu akan dinasabkan. Nama dia mansubun binaz'il khafid. Ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasad akan sesuatu, mana tuju akan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi. Hal dan qasad itu tu muqtarinan yang menyertai dengan perbuatannya, perbuatan sesuatu. Seperti asyai' kita kata solah. So niat tu itu qasdus solah. Niat nak solat. Okey. Qasad nak solat. Qasad tu dia menyertai dengan perbuatan solat. Perbuatan awal solat iaitu takbiratul ihram. Allahu akbar, maka niat di situ. Okey, itu niat. Kemudian sesuai untuk permulaan perbahasan niat ni, kita tafsilkan dalam maratibul qasdi itu ada 5 supaya kita jelas apa tu niat, apa tu azam, apa itu ham, apa itu hadisun nafsi, khatir dan hajis. Okey, so antum boleh tulis, orang siapa yang belum tulis lagi tu boleh catat baliklah. Maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Okey, ada 2 bait ni. 2 bait ni sebagai satu pedoman ataupun dhabit mengenai maratibul qasdi. Maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Hajisun dzakaru. Itu syatar yang pertama. Syatar yang kedua, fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a. Maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a. Tu bait yang pertama. Bait yang kedua, yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at. Yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Bait pertama, bait kedua tu dekat belakang tu ada alif itlaq. Jadi maratibul qasdi bermula segala martabat bagi qasd, tujuan hati tu. Khamsun ialah 5. Pertama sekali hajisun. Okey, hajisun. Hajis nama dia. Hajis ini sesuai untuk ana terangkanlah. Perbahasan ini antum boleh dapat secara detail dekat Hasyiah Asy-Syanawani. Hasyiah Asy-Syanawani, okey, syarah bagi Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Imam Ibn Abi Jamrah ini dia ada ikhtisar terhadap Sahih Bukhari sebanyak 293 hadis. Dan pada ketika Imam Asy-Syanawani sebagai muhasyi, ketika mensyarahkan, buat tahsyiah ke atas Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ni pada hadis ke 292.
pada hadis 292, pada hadis 293 beliau mensyarahkan tentang maratibul qasdi secara detail. Jadi pertama sekali maratibul qasdi ni iaitu hajis. Hajis tu apa benda hajis? Kita arif hajis ialah ma yulqa fil qalb. Okey, ma yulqa fil qalbi, apa yang dicampakkan di dalam hati. Kita kata mudah nak faham, iaitu lintasan kali pertama. Kadang-kadang mari lintasan apa-apa dalam kepala kita, okey, maka itu namanya hajis. Sama ada lintas benda baik ke benda jahat ke, itu namanya hajis. Yang kedua, fakhatirun. Khatir nama dia. Khatir, jamak dia khawatir. Khatir pula ialah ma yajulu fin nafsi, ba'da ilqaihi. Iaitu khatir itu ma yajulu, sesuatu yang berlegar, okey, fin nafsi, di dalam diri, ba'da ilqaihi, selepas daripada dicampakkan akannya. Maksudnya lintasan kali pertama dia kadang-kadang ada lintasan sekali datang tu terus pergi, hilang sekali lalu je tu. Lintasan, nama pun lintasan, dia melintas kadang macam tu saja. Apabila dia masuk kemudian dia berputar-putar kejap, okey, ada masa kemudian dia pergi balik. Itu namanya khatir. Maksudnya khatir ni ada masa untuk dia jauh lah. Maksudnya dia masuk lintasan tu kemudian ada masa untuk fikir kejap, kemudian hilang balik. Itu namanya khatir. Kemudian yang ketiga, fa hadithun nafsi. Hadithun nafsi ialah apa? At-taraddudu hal yaf'al aw la yaf'al. Itu nama dia hadithun nafsi. Iaitu ketika mana datang lintasan, contohnya nak pergi ziarah orang sakit contohnya. Nak pergi ke tak nak? Fikir, nak pergi ke tak nak? Itu nama dia hadithun nafsi. Yang keempat, alham. Okay, alhammu itu qasdul fi'li. Qasad akan nak buat. Qasad akan nak buat, tapi di sini dia tidak jazam. Dia hanya qasad macam 60-70%, nak pergilah, tak nak pergilah, rasa nak pergi 70%, 80%, tapi dia belum jazam. Maka empat martabat ini tidak ada muakhadhah. Mana la yu'akhadhu biha, maksudnya tidak diambil salah, tidak dicatat dosa. Seperti dalam Al-Quran tu, Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Ya Allah, janganlah ambil salah. La tu'akhidhna, jangan ambil salah mana catat dosa tu. Maksudnya apa-apa lintasan yang dosa, lintasan yang tidak baik, semata-mata hajis ataupun khatir ataupun hadithun nafsi ataupun ham, maka itu tidak dicatat sebagai satu kejahatan ataupun dicatat dosa, tidak diambil muakhazah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita nak tahu perbahasan hadis ini, perbahasan maratibul qasd ini penting, okey, supaya kita tidak tidak jatuh pada kesilapan seolah-olah berlakunya percanggahan di dalam hadis Nabi SAW. Okey. Okey, sebenarnya masukkan kepada pembahasan hadis tu, kita sempurnakan tadi yang kelima, iaitu al-azmu. Okey, al-azmu iaitu al-jazmu bil fi'li. Jazam, memutuskan dengan nak buat. Contohnya khatir, contoh dia nak solat. Dia mana putus dalam hati dia nak solat. Dia akan solat 100% dah putuskan, okey, keinginan tu untuk nak solat. So nama dia azam. So niat tu dia kena azam. Dia azam yang menyertai dengan perbuatan sesuatu tu. Seperti solat, maka dia kena azam, dan dia azam tersebut datang ketika mana perbuatan solat. Awal perbuatan solat itu ketika takbiratul ihram. Itu nama dia niat.
Adapun yang jikalau tidak menyertai dengan awal perbuatan sesuatu, maka tu nama dia azam sahaja. Okey, seperti biasa nak pergi haji, saya berazam nak pergi haji tahun depan. Macam tu betul. Kalau saya niat pergi haji, tu kalau ikut istilah syarak tu tak kenalah. Tapi biasa ikut uruf bahasa Melayu kita kena, tak ada masalah. Okey. Maka azam ini iaitu dia tu ialah al-jazmu bil fi'li. Maka untuk perkara azam itulah baru dia ambil muakhadhah, diambil salah. Bermaksud apa? Jikalau seseorang memutuskan nak melakukan satu kejahatan, azam nak putus, walaupun belum buat lagi, dah dikira salah, dah diambil muakhadhah, dah diambil salah. Sebab itulah pada kata syair tadi tu, maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a, yalihi hammun, mengiringi akan hadisan nafsi itu ialah hammun, ham. Fa azmun, kemudian azam, kulluha rufi'at, kesemua lima-lima ni rufi'at, diangkat, maksudnya tidak diambil muakhadhah, tidak diambil salah, siwal akhiri, melainkan yang akhir itu azam diambil salah. Maksudnya jika azam ke satu kejahatan, benda tak baik, maka diambil salah, dicatat dosalah. Fa fihi al-akhdhu qad waqa'a, ada padanya pada akhir ini, iaitu al-azm, al-akhdhu, diambil, iaitu diambil salah. Okey. Perbahasan tentang hamun supaya kita jelas yang anda sebutkan tadi itu, supaya tidak ada percanggahan ketika memanai hadis, iaitu pada hadis yang hadis 40, hadis arba'in Imam Nawawi tu rahimahullah. Maka walaupun sebut nama hadis arba'in, tapi hadisnya ada 42 hadis. Pada hadis ke-37, okey, pada hadis ke-37 pada perkataan musannif, iaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mendatangkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi ni. Qala inna Allah taala kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah taala telah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah menjelaskan demikian itu, mana yang baik, mana yang buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang ham kita dah sebut tadi tu, barang siapa yang ham akan sesuatu kebaikan, mana contoh dia nak solat, dia ham nak solat, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakan solat tadi tu, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, nasya Allah mencatat di sisi Allah itu, katabahallahu 'indahu hasanah kamilah, Allah mencatatkan di sisi dia itu, di sisi man hamma itu, satu kebaikan yang sempurna. Belum buat lagi, ham ada keinginan sahaja. Adapun ham untuk melakukan kejahatan tidak dicatat sebagai dosa, ham untuk kebaikan dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Dan jika dia ham dengan satu kebaikan dan dia buat, maka Allah mencatatkan di sisinya itu satu kebaikan yang sempurna, okey, sehinggalah 700 kali ganda, dan bahkan sehingga berkali-kali ganda. Ila ad'afin katsirah itu merujuk kepada gandaan yang melebihi 700 kali ganda. Sebab tu apa, di antara amalan yang Allah gandakan tu melebihi 700 kali ganda itu, iaitu dua. Okey, pertama sekali puasa. Sebut dalam hadis yang sahih itu tentang Allah berfirman berkenaan dengan puasa itu, iaitu fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa innahu li, maksudnya ia, puasanya itu bagi aku, wa ana ajzi bih, aku sendiri akan membalaskan akannya itu. Itu puasa. So gandaan pahala puasa itu dia tidak ada batasan, mana berkali-kali ganda, lebih daripada 700 kali ganda. Yang kedua iaitu sabar. Sabar ni tinggi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian ayat lain,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tu. Jadi pahala puasa dan pahala sabar ini bighairi hisab. Maksudnya melebihi 700 kali ganda lah. Maksudnya apa? Kita ketika rahmat Allah itu terlalu luas. Jadi kita tidak boleh membataskan kata oh ni amalan ni 700 kali ganda paling tinggi. Tak. Lebih daripada tu pun boleh Allah nak bagi. Itu jika dia ham dengan satu kebaikan. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Ni. Dan jika dia ham dengan satu kejahatan, contohnya apa? Dia nak pukul orang. Contoh. Falam ya'malha, dan dia tidak melakukan perbuatan itu, sayyi'ah itu, maka katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatatkan di sisi itu satu kebaikan yang sempurna. Maksudnya Allah tidak catatkan sayyi'ah itu. Allah mencatatkan baginya bahkan hasanah kamilah pula. Hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia ham dengan satu kejahatan, contohnya dia ham nak pukul orang contohnya, dan dia pukul orang tu, maka Allah catatkan baginya itu satu kejahatan sahaja. Tidak digandakan. Itu betapa rahmat Allah, lutfi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ditanya kenapa Allah catatkan, maksudnya apa illah Allah catatkan seseorang yang ham dengan satu kejahatan, satu sayyi'ah, kemudian dia tidak lakukan, dia tidak lakukan, kemudian Allah catat baginya satu kebaikan, hasanah kamilah. Allah tak catatkan satu sayyi'ah, mana dia ham satu sayyi'ah tapi dia tidak lakukan, kemudian maka Allah tak catat sayyi'ah itu, tapi Allah catatkan baginya satu hasanah kamilah. Sebab al-kaffu 'anis sayyi'ah hasanah. Al-kaffu 'anis sayyi'ah, menahan diri daripada benda buruk, benda jahat, benda dosa, itu ialah hasanah, satu kebaikan. Cumanya apa? Yang di sini yang dimasukkan ini ulama mensyarahkan lebih detail lah, iaitu mana seseorang jikalau ham akan satu sayyi'ah, kemudian dia tidak kerjakan, dan Allah catatkan baginya satu hasanah kamilah, itu dengan syarat dia meninggalkan perbuatan sayyi'ah itu dengan sebab apa? Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudahnya, sebab dia tu imtithalul awamir. Contohnya, ketika dia nak mencuri, contohnya dia ham nak mencuri, kemudian sampai-sampai tengah jalan, contoh naik motor, dosa lah, takut kalau mati macam mana, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haram benda ni, kemudian tak jadi mencuri. Yang tu dicatatkan baginya satu hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Untuk keadaan macam tu, maksudnya dia ham satu sayyi'ah dan dia tidak melakukan sayyi'ah itu sebab imtithalul awamir, takwa kepada Allah. Adapun jika dia ham satu sayyi'ah, kemudian dia tak buat sayyi'ah tadi itu dengan sebab apa? Sebab dia tak mampu. Contohnya nak mencuri, tiba-tiba ada anjing kat depan rumah tu. Alamak, patah balik lah. So tak jadi mencuri. Jadi dia ham dah satu kejahatan, okey. Kemudian dia tu tidak lakukan tu sebab apa? Sebab bukan sebab takut Allah, tapi sebab dia tak mampu, ataupun sebab ada orang. Alamak, ada orang pula. So dia tak jadi. Yang itu tidak dicatatkan satu hasanah kamilah. Okey. Itu yang pertama. So kita dah jelaskan tentang ham. So dalam hadis ke-37 dalam hadis Arba'in Nawawi ini menjelaskan tentang ham. Okey, kemudian bagaimana pula? Maksud kat sini, ham untuk satu sayyi'ah tidak dicatatkan sebagai satu sayyi'ah. Bagaimana pula di dalam Sahih Al-Bukhari, okey, hadis dalam Sahih Bukhari hadis ke-31. Hadis ke-31, okey, daripada hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Di dalam disiplin ilmu hadis itu disandarkan kepada sahabi. Hadis Ibnu Umar, okey, hadis Abi Bakrah, hadis Ibnu Mas'ud macam tu. Tidak dinisbahkan kepada musannif seperti hadis Bukhari, tidak. Okey, hadis dia isnadkan, okey, idhafatkan kepada sahabi. So hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari hadis ke-31 dalam Kitabul Iman. Di antara masih dalam permulaan Sahih Bukhari lah, Kitabul Iman, babun wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Bab dan jika kedua kelompok daripada orang mukmin itu iqtatalu, berperang mereka itu. Okay, jadi daripada Al-Bukhari
رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. Okay. Hamad bin Zaid itu athbatun nas fi Ayyub as-Sikhtiyani, sebab dia melazimi Ayyub as-Sikhtiyani itu selama 20 tahun. Okay. Wa Yunus, dan Yunus anil Hasan, bila kata anil Hasan itu Hasan al-Basri, anil Ahnaf ibn Qais qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajula falaqiyani Abu Bakrah faqal aina turid. Dia kata apa? Al-Ahnaf bin Qais kata, aku nak pergi untuk nak menolong seorang lelaki ni, nak membela seorang lelaki ni. Kemudian menjumpai akan daku itu oleh Abu Bakrah, seorang sahabi. Faqal, maka Abu Bakrah kata kepada Ahnaf, aina turid, kemana kamu nak pergi ni? Nak pergi mana? Qultu ansuru hadzal rajul. Kata aku itu Ahnaf bin Qais, aku nak tolong lelaki ini. Qala, maka berkata ia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, kata irji', patah balik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal musliman, apabila berjumpa oleh dua orang Islam, dua orang muslim, bisayfayhima, dengan kedua belah pedang mereka itu, masing-masing dua orang muslim ini berperang, masing-masing bawa pedang. Okay. Maka Nabi bersabda, fal qatil wal maqtul finnar. Maka orang yang membunuh, bila dah berperang mesti ada salah seorang terbunuh. Ghalib macam tu dari segi adat. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka orang yang membunuh itu dan orang yang terbunuh itu di dalam neraka. Itu kedua-duanya di dalam neraka. Faqultu, maka kata aku, iaitu kata Abu Bakrah ketika mendengar Nabi bersabda itu, ya Rasulullah hadzal qatil, ya Rasulullah hadzal qatil, itu bayin, jelaslah mana membunuh tu masuk neraka, jelaslah sebab dia membunuh, melakukan dosa besar. Fama balul maqtul, apa keadaan, bagaimana pula keadaan perihal tentang maqtul yang dibunuh, kenapa yang dibunuh tu pula masuk neraka juga, so dia azab jugalah. Qala, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sesungguhnya al-maqtul itu yang dibunuh itu dia harisan, kana harisan, dia tu harisan, ada keinginan yang sangat tinggi untuk membunuh sahabatnya, membunuh al-qatil tu. Jadi di sini harisan di situ iaitu dengan maksud apa? Dengan maksud al-azmu, iaitu bila seseorang azam satu kejahatan tetapi tidak berjaya melakukan kejahatan tersebut, maka dicatatkan satu sayyi'ah baginya. Mana dicatatlah pahala, dicatatkanlah dosa pembunuh tu, sebab dia ada keazaman untuk membunuh orang, tapi akhirnya dia sendiri yang terbunuh. So keinginan harisan, keinginan yang sangat tinggi itu namanya azmun, keazaman dia tu, mana al-jazmu bil fi'li, dia memutuskan bahawa dia nak bunuh orang tu, tapi dia yang terbunuh, maka dia itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. So dalam hadis ni seolah-olah tadi hadis ke-37 daripada hadis Arba'in Nawawi, seolah-olah bila berkeinginan terhadap satu sayyi'ah maka tidak dicatatkan satu sayyi'ah. Tapi dalam Sahih Bukhari ini seolah-olah dia nakkan membunuh seseorang tapi dicatat juga. So dalam hadis 37 Imam Nawawi tadi itu ialah ham satu kejahatan, tidak dicatatkan satu kejahatan. Adapun di dalam Sahih Al-Bukhari ini dia ialah al-azmu bisayyi'ah, dia telah azam untuk melakukan satu sayyi'ah, maka dicatatkan. Sebab tu muakhadhah untuk 55 maratibul qasdi ini tidak dicatatkan, melainkan al-azmu sahaja. So bila kita azam satu benda yang tidak baik, maka itu dah dicatat dosa. Okey. Jadi itu kesimpulan yang telah jelaskan oleh para ulama, supaya tidak kita memahami kata hadis ni kata dicatat atau tidak dicatat pula. Tak, dibezakan di antara ham dengan al-azmu. Okey. So secara kesimpulannya 5 maratib ini, okey, kita kata 5 maratib ini bermula daripada hajis, khatir, hadisun nafsi. Tiga-tiga ini la yata'allaqu bihi thawabun, okey, wala muakhadhatun, tidak bersangkut paut dengan pahala dan dosa. Muakhadhah, dia ambil salah, itu dosa. So tiga ni, okey,
hajiz khatir hadis nafsi. La yata'allaqu bihi thawabun wala mu'akhadhatun. Dua ni tak ada kena. So kalau macam orang ada juga kadang-kadang ada orang yang ambil mana kata ustaz macam mana terlintas sesuatu benda yang macam tu yang tak baik dan sebagainya tu, macam mana terlintas. Kalau tengok peringkat tadi tu, kalau dia tu bertaraf hajiz khatir dengan hadis nafsi, la yata'allaqu bihi thawabun wala mu'akhadhah. Adapun ham, okey, adapun ham itu iaitu dia yujibus thawab, mana menyebabkan akan thawab pahala. Bila dia ham satu kebaikan maka dapat pahala. Tapi la yu'akhadhu biha. Tapi dia tidak diambil mu'akhadhah, tidak diambil salah. Okey. Adapun al-azmu, okey, yahsulu bihi thawabun wa mu'akhadhatun. Hasil dengan keazaman itu mu'akhadhah dan juga thawab. Azam satu kebaikan dapat pahala, azam satu kejahatan dapat dosa. Okey, itu kesimpulan. So boleh rujuk di dalam Hasya Asy-Syanawani ke atas Mukhtasar Ibn Abi Jamrah rahimahumullah taala. Ini kitab yang antara yang nak belajar dulu dekat pondok sebab tu tahu. Okey, dia memang zinnah dia tu. Pembahasan ni dekat mana ni secara detail. So dekat Hasya Asy-Syanawani. Okey, tu faedah mengetahui tempat tu mazinnatul ilm. Sebab tu ulama sebut apa? Ma'rifatu mazannil ilmi nisful ilmi. Mengetahui mazannil ilmi, tempat biasanya ada ilmu itu, mana bab ni kat mana ni? Dekat Hasya Asy-Syanawani dalam bab ni. Itu setengah daripada ilmu. Separuh daripada ilmu. Mana antum mengetahui cukuplah kalau kata ustaz pembahasan ni kat mana? Buka kitab ni dalam bab ni ni. Kita tahu mazinnah tu. Kemudian kita pergi baca sendiri, dah penuh lah satu ilmu tu. Okey. Tu detail tentang masalah niat. So untuk akan datang itulah dia punya pembahasannya tu antara biasa orang awam katanya. Okey, seterusnya atsani, yang kedua ghuslul wajhi, iaitu membasuh akan muka. Ketika menterjemah antum kena lebih jelaslah, iaitu kena lebih detail dari segi bahasa Arabnya. Ghusl supaya terbeza bila syarih ataupun muhasyi menjelaskan perbezaannya, antum jelaslah. Disebutkan daripada lafaznya iaitu ghuslul wajhi, membasuh akan muka. Ghuslun dia membasuh, ghuslun. Sedangkan sudah memadai jikalau inghisal ni terbasuh. Samalah seperti di dalam mata ajrumiyah tu, ketika al-i'rab tu, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdirat. Taghyiru awakhir al-kalim dengan maksud taghayyur. Taghyir dengan maksud taghayyur. Taghyir dia fi'lul fa'il, mengubah. Mengubah itu ialah perbuatan orang yang buat, mengubah. Adapun taghayyur tu athar, kesan. Maka kat sini ghuslul wajhi ialah membasuh muka, tapi cukup memadai jikalau inghisal. Maksud dia ghuslu di sini maksud inghisal, mana terbasuh. Contoh, jikalau seseorang itu jatuh, tiba-tiba jatuh dekat air, masuk dalam kolam, jatuh, jalan tepi kolam tu, jatuh dalam tu, kemudian dia niat wudu, maka memadai. Maksudnya apa? Mana bukan dia ambil air, dia pergi ambil basuh kat muka dia, bukan fi'lul fa'il, bukan perbuatan dia membasuh, tapi dia terbasuh, ataupun dia gitadah muka dekat air terjun ataupun kat air hujan, kemudian basah muka dia, tu memadai juga. Okey, memadai juga. Ni sama semua dalam bab ghusl, dalam bab wuduk nanti tu. Cumanya penting untuk diketahui iaitu tentang perbezaan di antara ghuslun dengan mashu, al-mashu. So sapu tu, kalau ghuslun, tempat wuduk kita ni, muka ghuslun, tangan ghuslun, kepala mashu, kaki ghuslun. So supaya kita tahu tempat yang disyaratkan ghuslun atau inghisal, dia mesti kena ada jarayanul ma'. Jarayanul ma' mana mengalirnya air. Kena ada titisan. Kena ada titisan air. Titisan air tu mana ada butir-butir macam ni lah. Okey. Apa ni? Kena macam ni. Okey, tu. Sebab tu kalau contoh orang yang melakukan umrah ataupun haji, biasanya orang bawa spray sebab tak nak ambil wuduk, tajdid wuduk tu dekat dekat luar jauh. So bawa spray.
So kalau spray dekat bahagian muka ataupun tangan, kalau semata-mata spray saja macam contoh lembab, kemudian dia sapu-sapu macam tu kan, macam bedak macam tu, itu tidak memadai. Sebab itu bukan ghuslun, tapi itu namanya al-mashu. Sedangkan syarat untuk muka ialah ghuslun, bukan al-mashu. So situ kena hati-hati. Okey. Kemudian al-thalis, cuma al-ghuslu tu wajhi tu, ingat ni. Had basuh muka daripada, kalau ardan lebar tu daripada anak telinga kanan ke kiri. Okey, dari panjang pula tulan daripada az-zaqnu di sini sehingga tempat biasa tumbuh rambut. Okey, walaupun orang tu tak ada rambut separuh kat situ misalnya, kat situ juga tempat biasa. Okey. Sekarang ni muka, supaya kita tahu had muka, yang mana ketika solat tu yang dibenarkan ialah yang terbuka ialah had muka. Okey, had muka sahaja. Jadi di sini. Di sini. Itu had muka. Jadi bawah ni, bawah dagu ni itu bukan muka. Bukan muka. Jadi wajib ditutup sebab tu ila aurah. Bawah dagu ni, bawah dagu perempuan khususnya, dia bukan dia ialah aurah sebab tu bukan muka. Yang dibenarkan buka ialah tapak tangan zahir dengan batin dan juga muka. So bawah dagu ni dia bukan muka. So bila bukan muka, maka dia wajib ditutupi. Okay, kalau tak terbuka aurah. Okay, itu kena jaga-jaga orang perempuan. Yang ketiga, al-thalith ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh akan kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta dengan siku. Itu sama juga ghusl dengan masuk inqisal, terbasuh. Ar-rabi' dan yang keempat, mashur ra'si, menyapu akan kepala. Menyapu akan kepala ni beza. Kepala disapu sahaja. Dekat sini menyapu kepala ni iaitu ada hazaf mudafain, ada dua mudaf yang dibuang supaya kita nak faham lebih detail, lebih tepat, iaitu mashu ba'di basyaratir ra'si. Samalah macam apa dalam Al-Quran tu, bila hazaf mudaf seperti was'alil qaryata, tanyalah oleh engkau akan kampung, ai was'al ahlal qaryati, tanyalah oleh engkau akan ahli kampung. Lafaznya was'alil qaryata, tapi yang dikehendaki ialah was'al ahlal qaryah. Tu hazaf mudaf namanya. Okey, hazaf mudaf. Majazun bil hazfi, majaz dengan buang. Tu ada dalam bahasa Arab. Berbeza dengan pandangan yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Okey, jadi di sini mashur ra'si ai mashu ba'di basyaratir ra'si, menyapu akan sebahagian daripada kulit kepala. Kulit kepala. Contoh kalau orang tu botak, tak ada rambut, so dia kesapu air tu dekat walaupun sebahagian daripada kulit kepala, bukan keseluruhan kepala. Sebahagian sahaja dah memadai. Contoh dia calit satu jari tu, dia sapu sahaja dekat bahagian kepala tu, letak macam tu, memadai. Kemudian ustaz boleh tak letak contoh tapak tangan ni basah, tapak tangan basah, mablulah. Okay, al-yadul mablulah, tangan yang basah, celup kat air basah, dia tak ada lapar takung macam tu, basah. Kemudian dia letak je kat kepala macam tu. Memadai tak? Ya, memadai. Okey, memadai. Tadi tu ada dua pilihan untuk kepala ni, mashu ba'di basyaratir ra'si atau mashu ba'di sya'rir ra'si. Ataupun menyapu sebahagian daripada rambut kepala. Dalam mazhab kita ni dia longgar kat sini. Maksudnya apa? Walaupun sehelai, kita sapu sehelai rambut memadai. Memadai. Bahkan sebahagian daripada sehelai, contoh ni sehelai tu, sebahagian pun dah memadai dah. Sebahagian daripada sehelai rambut dah memadai dalam mazhab kita. Okey, yang tu rukunnya. Kemudian macam anda sebutkan tadi tu, untuk sapu dia ada dhabit, iaitu la yushtaratu fil mashi at-tahrik. La yushtaratu fil mashi at-tahriku. Tidak disyaratkan pada sapu itu kena menggerakkan. Mana tak disyaratkan, tidak diwajibkan kita kena gerakkan sapuan basuh kepala tu. Tak, letak saja tu macam tu pun dah memadai dah. Okey. Sebab tu budak-budak kena dia ajar benda ni. Budak sekolah rendah kan biasanya mereka ketika berwuduk tu mereka mandi, dia basuh kepala. Bila basuh kepala pakai songkok, tu dia punya songkok tu masya-Allah baunya. Dia
sapu saja. Raja-raja macam tu pun tak apa. Letak kat kepala macam tu. Okey, kemudian al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh akan kedua belah kaki, iaitu terbasuh, masuk ini ghusal ma'al ka'bain beserta dengan dua buku lali. Kemudian as-sadis, yang keenam, ini semua rukun tau, yang wajib, belum sunat lagi. Yang keenam, at-tartibu, ialah tertib. Ingat, tertib kadang-kadang terjemah bahasa Melayu pun kadang mengelirukan kadang-kadang. Kalau contoh, tertib apa terjemahnya? Berturut-turut. Mualah berturut-turut juga. Sebahagian orang terjemah macam tu kan, disamakan. Tak, berbeza. Tertib ialah rukun wuduk. Mualah ialah sunat wuduk. Tertib tu iaitu apa? At-tartib ialah wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Wad'u kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan tiap-tiap sesuatu pada martabatnya, pada peringkatnya. Iaitu ikut tertib susunan dia tu. Mula-mula basuh kepala, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, mula-mula basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Itu tertib, ikut tertib dia tu. Adapun mualah itu rukun wuduk. Jikalau kita buat tak ikut tertib, tak sahlah wuduknya. Adapun mualah itu ialah sunat. Mualah ialah kita membasuh anggota yang kedua sebelum anggota pertama tu kering. Okey, sebelum anggota pertama tu kering, okey, dengan cuaca yang sederhana, suhu badan yang sederhana, itu ialah sunat. Bermaksud apa? Contoh, kalau kita dekat rumah kita nak solat, kemudian kita buka air pipe, sempat basuh muka, kemudian air tak ada. Kemudian kita pun cari rumah jiran sebelah pun tak ada. Ni kita tak kentut lah. Kemudian kita naik motor pergi rumah saudara kita, jauh sikit contohnya. Pergi buka pipe, sempat. Mana ketika buka pipe tu air dah kering dah dekat muka tu. Kemudian kita basuh tangan. Itu tak ada mualah lah tu. Tak ada mualah. Tapi sah wuduk tadi tu. Sah wuduk tadi tu. Maksudnya dia tidak melakukan sunat lah. Maksudnya sunat mualah itu iaitu membasuh anggota seterusnya, contoh tangan, sebelum muka ni kering, dengan suhu yang normal, suhu badan yang normal. Okey. So mualah pada wuduk ialah sunat, tertib pada wuduk ialah rukun. Tentang istidlal, bagaimana pula pendalilan tentang tertib ni. Tertib di dalam hatta di dalam solat semua tu, di dalam wuduk kita kata, dalilnya ialah tentang sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yang para sahabat meriwayatkan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wuduk baginda itu tertib. Mana semua wuduk yang baginda lakukan ialah ikut tertib. So dia ambil daripada situ. Kemudian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai sa'i di antara Safa dan Marwah, maka Nabi bersabda, abda'u bima bada'allahu bih. Aku akan memulai sa'i ini dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah sebut dalam Al-Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah sebutkan Safa dulu baru Marwah, maka Nabi memulai dengan apa yang Allah sebut dulu. So Nabi mulai sa'i itu daripada Safa Marwah, Safa Marwah macam tu. Jadi itu dalil tentang tertib. Kemudian bagaimana pula boleh tatbikkan tertib itu pada kesemua selain daripada bab sa'i, selain daripada bab wuduk. Sebab di sana ada kaedah ulama sebut, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, perkiraan itu ialah dengan keumuman lafaz. Okey, keumuman lafaz la bi khusus sabab. Walaupun berkaitan tertib itu tu ialah asbabnya ialah benda yang secara khusus, iaitu sa'i, okey, wudu. Tapi lafaz yang diriwayatkan itu tu umum, maksudnya meratailah semua benda. Okey, meratai semua benda. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Itu boleh tengok dalam qawaid fiqhiyah. Okey, kemudian seterusnya mashul khuffain, menyapu akan dua khuf.
Dua khuf tu, khuf ni bukan stokin bukan jawrab. Dia khuf, antum pun tahulah. Okey. Yajuzu mashu syai'in min zahiri a'la al-khuffain badalan 'an ghasl ar-rijlain. Harus, maksudnya yasih, harus menyapu sesuatu daripada zahir a'la al-khuffain, zahir bagi yang paling atas daripada dua khuf, badalan sebagai ganti an ghaslir rijlain, daripada ganti-ganti daripada basuhan dua belah kaki. Maksudnya apa? Tak boleh gantian daripada basuh sebelah kaki, seperti dia pakai khuf sebelah atau pakai khuf kedua belah, kaki sebelah kanan dia buka dia basuh, kemudian kaki kiri dia sapu atas khuf. Tak boleh, dia kena sapu dua-dua. Zahiri a'la al-khuffain, ni apa yang ada kat sini lah, kita katalah ni khuf. Ni apa kasut Aminah ni. Okay, kita kata ni khuf. Maka dekat bahagian atas tu, ni bahagian atas ni khuf ni kan. So tu namanya a'la al-khuffain. A'la al-khuffain. Zahir dia yang kat sini lah. Zahir dia yang kat sini. Batin sebelah dalam. Batin sebelah dalam. Maka harus untuk kita menyapu sesuatu di a'la, apa, zahir a'la al-khuffain, menyapu kat sini. Dekat atas ni. Okey. Ini asfal. Ni jawanib. Ni aqib. Ni harfun, tepi hujung. Dia kena sapu atas, tak memadai yang selain daripada zahir a'la al-khuffain. Maka kita sapu dekat bahagian jawanib dia tu, kemudian dekat asfal atau aqib, tumit ataupun harfun kat hujung ni tidak memadai. Mesti kena dekat atas ni. Okey, sapu. Kemudian badalan an ghasl rijlaini fil wudu, pada wudu. Maksudnya kalau wudu ada basuh kaki, so boleh kita nak ganti basuh kaki tu dengan kita menyapu khuf. Adapun yang bawah tu, kharaja bihil ghuslu wa izalatun najasah fala yajuzu fihima. Keluar dengan katanya dengan wudu, dengan bihi bil wudu itu ialah basuh, iaitu mandi dan juga menghilangkan najis. Maka tidak harus padanya, tidak harus ia al-mashu 'ala al-khuffain fihima, pada keduanya. Maksudnya apa? Contoh, bila mandi wajib kita kena basuh kaki, ataupun ada najis kat kaki, kita kena basuhlah najis tadi juga kaki tu. Kemudian tak boleh mandian, basuhan kaki pada mandi wajib ataupun basuhan kaki pada menghilangkan najis tu kita tukar dengan sapu khuf, tidak boleh. Sapu khuf hanya untuk ganti basuhan kaki pada wuduk sahaja. Bila berapa lama? Yauman walailatan. Okey, sehari dan semalam lil muqim, bagi orang yang bermukim. Kita peringkat kita ni, situasi seseorang itu dalam kedudukan itu ada 4 lah. Ada 4. Pertama sekali, muqim. Okey, muqim ni itu seseorang yang niat berada, menetap di satu tempat 4 hari dan ke atas. 4 hari dan ke atas. Itu namanya bermukim. Contoh, kita ada kursus dekat mana-mana tempat selama seminggu, tidak termasuk hari pergi dan hari sampai. Maka bila dah niat situ 4 hari dan ke atas, maka itu namanya bermukim. Kerana kita mukim lah, mukim, orang yang iqamah situ. Adapun jikalau dia tu 4 hari dan ke atas dan dia niat untuk nak buat tanah air di situ, iaitu seperti mana dia nak memang kahwin kat situ, nak buat rumah kat situ, nak beranak situ, nak mati kat situ, buat tanah air, maka itu namanya mustautin. Mustautin maksudnya apa? Yang buat tanah air. So kalau seseorang berada di satu tempat 4 hari dan ke atas, seperti bertahun-tahun, dia tengok kepada niat dia tu. Contohnya yang paling mudah, orang belajar kat Mesir. Belajar berapa tahun? 10 tahun ke, 5 tahun ke, dia dah mukim dah tu. Tapi dia bukan mustautin jikalau dia tidak ada niat nak hidup mati kat sana tu. Adapun biasanya kalau pelajar-pelajar ni, walaupun ngaji 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun sekalipun, tapi ada niat nak kembali balik kepada tanah air, itu nama dia mukim. So bezalah mukim dengan mustautin, hukumnya berbeza, khususnya dalam bab solat Jumaat. Dalam mazhab kita ni, yang 40 orang termasuk yang dikira itu ialah termasuk daripada al-mustautin, bukan mukim.
Adapun sebahagian kitab macam dalam Fathul Qarib sebut muqim iaitu dengan maksud mustautin. Yang ketiga iaitu musafir. Yang ketiga ialah musafir, iaitu orang yang berada dalam perjalanan ataupun menetap di satu tempat kurang daripada 4 hari. Itu nama dia musafir. So untuk orang yang bermukim, dia boleh sapu ke atas khuf dia tu sebagai ganti bagi basuhan kaki selama sehari semalam, iaitu 24 jam. Okey, 24 jam. Wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari berserta dengan malam-malam, iaitu 3 hari 3 malam bagi musafir, bagi orang yang bermusafir. Tu kita dah jelaskan. Jadi bila tu permulaan kiraan itu, contoh maksudnya dia untuk orang bermukim macam kita, contoh dalam musim sejuk kita pakai kat rumah, kita pakai khuf, dan kita bila nak basuh kaki wuduk, kita sapu saja. So bila tu kita ada 24 jam. So permulaan kiraan tu bermula daripada mana? Ni. Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadas. Dan bermulanya tempoh 24 jam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir tu bermula daripada selesainya. Intiha mana selesai, habisnya hadas. Hadas yang ba'dal lubsi, selepas daripada pakai. Ingat lubsun tu masdar tu, kalau daripada bab yang keempat, daripada sulasi mujarrad, labisa yalbasu lubsan, maksudnya pakai. Kalau bab yang kedua, labasa yalbisu labsan, itu maksudnya mencampur adukkan, kesamaran. Contoh dalam Al-Quran sebut wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan al-haq, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ingat tu, baca kena betul. Lubsun, itu pakai. Labsun, kesamaran, mencampur adukkan. Maksudnya apa? Tempoh 24 jam tu bermula daripada selesainya hadas yang pertama, kita kata. Hadas yang pertama selepas daripada pakai khuf tadi tu. Pakai khuf. Cuba tengok kat empat ke bawah tu. Ai mutlaqan, iaitu hadas mutlaqan. Sama hadas tu dengan pilihan kita ataupun dengan bukan pilihan kita. Inda Ibn Hajar, di sisi Ibn Hajar Al-Haytami wa Syekh al-Islam, dan Syekh al-Islam Zakaria Al-Ansari, wal Khatibi, dan Khatib al-Baghdadi, Khatib Asy-Syirbini, wa 'inda al-Jamal Ar-Ramli, dan di sisi Jamaluddin Ar-Ramli. Maksudnya apa? Di sisi Imam Ibn Hajar dan juga Imam Syekh al-Islam dan juga Imam Khatib Asy-Syirbini, maksudnya mutlaqan, mana bermulanya 24 jam tu saat yang pertama tu, iaitu saat kali pertama kita, contoh ni sarung kaki tu, kita sarung kaki dah masuk, dah cukup sempurna tu, kita punya dah masuk khuf. Kemudian selepas contoh lepas 10 minit kita nak buang air besar, contohnya nak buang air besar, nama je buang air besar tapi dah hadas kecil namanya. Kita katalah nak takrib hadas besar tu, kita kata 10 minit, contoh 10 minit. Maka bermula kiraan saat 24 jam tu, saat yang pertama 24 jam itu ialah selepas daripada selesai daripada buang air besar tu. Mana lepas 10 minit dah habis semua qada hajat. Dalam keadaan pakai khuf, maka bermula kat situ saat yang pertama. Saat yang pertama daripada 24 jam untuk muqim dan 3 malam untuk orang yang bermusafir. Atau tempoh dia tu bermula daripada selesai, mana habis hadas yang pertama selepas daripada dia pakai khuf. Itu di sisi Imam Ibn Hajar, Syekhul Islam, Khatib. Adapun di sisi Imam Ramli, dia bermula daripada min intihaihi illam yakun bi ikhtiyarihi ka baulin wa ghaitin. Bermula daripada selesainya, habisnya, jika tidak adalah ia adalah hadas dengan pilihannya, seperti baul dan ghaid. Kencing dengan buang air besar tu, itu bukan pilihan kita. Maksudnya dia datang, kita kenalah buang. So di sisi Imam Ramli sepakat, samalah dengan masalah hadas dengan sebab kencing dengan ghaid, buang air besar tu sama saja, iaitu bermula dengan selepas daripada habis kencing, selepas daripada habis buang air besar, mana bermula kiraan saat yang pertama. Wa min awwalihi in kana bi ikhtiyarihi kalamsin wa naumin. Dan tempoh itu bermula daripada awal hadas,
jika adalah hadas itu dengan pilihannya, seperti menjamah isterinya, contoh memegang isterinya, wa naumin, dan tidur. So tidur tu kita sendiri yang nak tidur. So bila kita tidur berhadas, okey, hadas dengan sebab tidur lah, maksudnya tidur tidak tetap punggung, maksudnya hadas tadi itu dengan sebab pilihan kita. So jikalau hadas itu dengan sebab pilihan kita, seperti memegang isteri misalnya, maka bermula saat mudah itu bermula daripada hadas tu, sebab hadas yang dengan pilihan kita. So di sisi Imam Ramli ada tafsil lah, adapun di sisi Imam Ibn Hajar, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan juga Khatib Syirbini, maka tidak ada tafsil. Apa-apa hadas, sama ada hadas tu bi ikhtiyarihi ataupun bi ghairi ikhtiyarihi tu, dia kira daripada habis hadas tadi tu. Okey, lakin istidrak, lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun, tetapi disyaratkan bagi keharusan menyapu, iaitu menyapu di atas khuf, syurutun sab'atun, segala syarat yang 7. Apa tu syarat yang 7? Pertama sekali, ayyul basal khuffani ala taharatin kamilah, bahawa dipakaikan akan dua khuf itu tu di atas suci yang sempurna. Suci yang sempurna iaitu dia kena berwuduk macam biasa, dah basuh kaki semua baru pakai khuf. Dia tak boleh contoh berwuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kemudian disarung khuf tu, lepas disarung kemudian baru sapu kat khuf. Tak boleh, sebab itu dia pakai khuf tu bukan ala taharatin kamilah, tapi ala taharah naqisah. Mana dia bukan suci yang sempurna. Dia kena suci yang sempurna, basuh kaki semua habis baru pakai. Tengok tafrid kat bawah tu. Okey, tafrid kat bawah tu. Ai bi alla yakuna alaihi hadasun asgharu aw akbar, dengan bahawa tidak ada di atasnya itu hadas kecil ataupun hadas besar. Falau baqiya min badanihi lum'atun, okey, bila taharatin lam yajuz lubsuhuma qabla kamaliha. Jikalau berbaki, mana ada berbaki daripada badannya itu satu lum'ah, satu tumpuk, bila taharah, tanpa taharah, seperti apa? Contoh dekat bahagian kaki dia tu, dekat bahagian tumit tak basuh lagi, tak suci lagi. Lam yajuz lubsuhuma qabla kamaliha, tidak harus memakai dua khuf itu tu sebelum daripada sempurna taharah, sebab dia bukan taharah kamilah. Wal ibrah ni, dan parameter atau kita kata kiraan ibrah bistiqraril qadamain, dengan tetap kedua tapak kaki tu, maksudnya apa? Tengok ni tafriqnya apa? Falau ibtada'a lubsuhuma ba'da kamalit tahara, dan jikalau memulai seseorang itu lubsahuma, akan memakai kedua-duanya khuf itu ba'da kamalit tahara, selepas daripada kamalit tahara. Seperti contoh, dia dah wuduk, dah basuh kaki kanan kaki kiri, kemudian dia pakai khuf. Okey, dia pakai khuf tu, thumma ahdatha ni, kemudian dia berhadas qabla wusulir rijli, sebelum daripada sampai kaki itu, qadamal khuffi, akan tapak kaki khuf, lam yajuz al mashu, tidak harus oleh menyapu. Contoh ni, contoh tapak kaki kita macam ni, kita dah bersuci dah. Okay, ni tapak kaki kanan kaki kanan kaki kiri dah basuh. Kemudian kita pun sarung belum sampai kaki kita ni dekat tapak khuf dalam ni, tiba-tiba kita dah kentut contohnya. Maka tidak memadai. Maka tidak maksud kita teruskan pakai, kemudian kita sapu wuduk, kan basuh kaki ni kita sapu, tidak memadai. Maksudnya kenapa? Ibrahnya kena al-ibrah bi istiqraril qadamain. Mana dah wuduk ala taharah kamilah, kemudian dia pakai, tapak kaki kita dah sampai kat tapak kaki khuf dalam tu, kemudian baru terkentut hadas, ataupun terkencing misalnya, maka dah boleh dah sapu. Adapun jika tak sampai lagi terkentut, tak boleh sapu atas ni. Okey, senang ada benda ni. Kemudian wa ayyakuna qawiyaini, dan bahawa adalah kedua-duanya khuf itu tu qawiyaini, kuat kedua-duanya, tahan lasak. Tengok 6 tu, contohnya apa? Ai bihaitsu yumkinu taraddudu fihi ma bila na'lil hajati allati taqa'u fi muddati lubsihima, dengan sekira-kira boleh nak taraddud fihi ma, taraddud gimari lah. Okey, berjalan pada kedua-duanya, kedua-dua khuf itu, tanpa memakai na'lin, kasut ataupun slipper. Mana pakai khuf tu kat luar, boleh tahan, tak koyak. Tu masuk kuat. Okey,
Maka fala yujzi'u nahwu raqiqin yankhariqu bil masyi an qurbin. Maka tidak memadai tidak memadai oleh umpama khuf yang raqiq. Khuf yang apa? Yang kata-kata rapuh. Pakai kejap langkah 2-3 langkah koyak. Ataupun tercabut misalnya. Itu tidak memadai. Dia kena qawiyah ini. Wa ayyakuna mani'aini linufuzil ma'i min ghairi al-kharzi. Dan bahawa adalah kedua-duanya itu khufan mani'aini, yang menegah kedua-duanya itu linufuzil ma', bagi tembusnya air min ghairil kharzi, daripada selain daripada al-kharzi. Al-kharzi itu iaitu tempat jahitan dia tu. Kita kata macam ni, kau nak faham, dia kena mani'aini linufuzil ma', kena kalis air. Sebab tu kalau khuf yang kain tak boleh. Dia tak cukup syarat, dia kena kulit. Dia kena kulit. Sebab tu contoh, kita kata macam ni lah. Biasa khuf, dia ada zip dia. Zip tu nama dia al-kharz. Maksudnya tempat yang mana jahitan. Contoh, yang macam ni nama ni. Ni al-kharz lah ni. Maksudnya apa? Syaratnya, dia air tu, khuf ini menegah daripada masuknya air, kalis air, kecuali pada tempat yang macam jahitan ni. Maksudnya contohkan kawasan ni, kalau dia masuk air kat sini tak ada masalah. Tempat-tempat jahitan dia tu. Yang penting tempat yang lain tu. Termasuk juga al-kharz tu, iaitu seperti khuf, sebagian khuf tu yang zip sebelah atas. Okey, yang zip sebelah atas. Maka kat situ jika masuk air, jika dituang air, law subba 'alaiha, jika dituang air tu, ditembus. Kalau tembus air tu dekat bahagian al-kharz, seperti jahitan tempat dekat bahagian zip, itu memadai. Sah sahaja. Yang penting jangan selain daripada al-kharz. Mana kawasan-kawasan macam ni kena kalis air. Sebab tu kalau kasut yang kain yang tidak kalis air, maka tidak boleh jadi khuf, ataupun tidak boleh mengambil hukum khuf. Okey. Kemudian wa ayyakuna satiraini li mahallil fardhi min al-jawanib wal asfal. Dan bahawa adalah kedua-dua khuf itu tu yang menutup kedua-duanya itu li mahallil fardhi, bagi tempat fardu. Man tu bayan, min tu bayan bagi mahallil fardhi. Apa tu mahallil fardhi itu? Minal jawanib wal asfal. Daripada jawanib wal asfal. Ni jawanib ni mana keliling, wal asfal ni mesti kena tutup sini. Jangan ada yang terbuka langsung. Jangan ada yang terbuka. Okey. Kena tutup. Jangan tiba-tiba ada buat design sini terbuka semua. Macam slipper tak boleh. Sebab slipper terbuka. Sandal kita kata terbuka sikit-sikit situ tu. Tidak memadai. Yang seterusnya wa alla yahsul lil labisihima hadasun akbar, dan bahawa tidak berlaku bagi pemakai kedua-dua khuf ini hadas besar. Mana kalau dia dah pakai, contoh walaupun ada 24 jam ataupun 3 malam, contoh lepas sejam dia berhadas besar, seperti tidur dia bermimpi keluar mani, so dia berhadas besar, maka dia tak boleh menyapu khuf. Sebab nyapu khuf ni untuk wuduk sahaja. Yang seterusnya wa alla yazhara syai'un min mahallil fardhi, dan bahawa tidak zahir, tidak kelihatan oleh sesuatu pun min mahallil fardhi, daripada mahallil fardhi ni, sebelah jawanib dengan asfal. Tak boleh. Sebab tu masalah ni anda ditanyalah, masalah sahabat-sahabat kita daripada askar wataniyah tu, tentera, boleh tak, sebab orang pakai boot tu banyak masa kan, so orang nak solat tu kasut boot orang kulit, okey, boleh tak mengambil khuf? Tapi bila tengok boot dia, kalau yang menutup macam tu, iaitu jawanib wal asfal, tak ada masalah, boleh mengambil hukum khuf. Tapi ada sebahagian boot dorang tu, boot askar tu, ada lubang-lubang macam dekat biasa dekat bahagian dalam ni kan, bahagian dalam ni ada lubang 1, 2, kadang-kadang 1 saja. Lubang tu macam nak ni lah, supaya tak kepam sangat, macam nak bau tu, hilangkan bau. Maka yang kat situ itu ialah wa alla, dia zahir sesuatu daripada mahallil fardhi, jawanib tu. Yang tu tidak cukup syarat yang ni. Maka bila tidak cukup syarat ni, tidak boleh lah nak mengambil hukum khuf. Dia kena tutup full, tak apa. Okey. Wa alla dan halal ura, dan bahawa tidak terurai ataupun tidak terurai, terlepas akan al-ura. Al-ura tu iaitu uriyah, urwah. Okey. Maksudnya ma yu'awwal alaihi, iaitu kain ataupun tali tu. Contohnya kalau khuf tu jenis bertali macam tu, bertali, okey, jangan sampai terurai. Maksudnya pakai tercabut, ataupun kat bahagian belakang ni contoh zip, kemudian pakailah tercabut,
Tak boleh. Maksudnya tak boleh khuf yang rapuh. Tak boleh khuf yang rapuh. Kena khuf yang kuat. Sekalipun kat sini ni yang tanhalal aurah ni, sekalipun tidak zahir sesuatu di bahagian fardu ni. Seperti dekat bahagian atas. Kat bahagian atas. Okey. Sebab mahalul fardi ni dia kena kena tutup. Okey. Tadi tu wa ayakuna satrani li mahalil fardi minal jawanib wal asfal. Dia berbeza dengan aurah. Aurat kita dalam solat contoh. Dalam bab khuf dia kena menutupi bahagian jawanib dan asfal. Atas apa, kalau contoh kita pakai kaki, dia punya mulut khuf ni lebar, so boleh nampak, tak ada masalah. So boleh nampak sebelah atas. Sebab sebelah atas tidak wajib ditutup. Berbeza dengan aurat kita tu dalam solat, okey, maka kena tutup atas dan juga jawanib. Bawah nampak tak ada masalah, seperti orang pakai kain ketika sujud nampak bahagian paha daripada bawah, tak ada masalah. Penting atas tak boleh. Contoh collar sini ni terbuka, ketika rukuk nampak bahagian bawah tu, bahagian pusatan ke bawah, maka itu tidak memadai. Itu berbezalah menutup khuf dengan aurah tu, dia berbeza akas. Okey. Seterusnya syurutul wudu. Bermula segala syarat wudu itu 15 ialah 15 perkara. Okey, 15 perkara. Apa dia 15 perkara itu? Al-Islam. Islam, pertama sekali Islam. Dengan Islam tu itu lughatan al-istislam wal inqiyad. Serah diri dan juga inqiyad dengan dan patuh. Wa syar'an, dan pada syarak ialah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah. Patuh akan segala hukum syarak. Fala yasihhu wudu'ul kafir, maka tidak sah oleh wudu' orang kafir. Sebab kafir dia bukan Islam. Wa tamyiz, dan tamyiz. Tengok tamyiz ni mana? Tamyiz, bila ada tamyiz pada seseorang, orang tu nama dia mumayyiz. Mumayyiz. So tengok apa maksud mumayyiz tu. Kadang-kadang ni mumayyiz ataupun tidak. Dia dah tamyiz belum? Qila 14 tu, qila huwa ay yafham al-khitaba wa yaruddul jawab wa yaruddal jawab. Tamyiz tu ialah bahawa seseorang itu kanak-kanak tu faham akan percakapan, wa yaruddal jawab, dan dia mampu untuk menjawab balik jawapan tu. Nak gimana? Sana contoh budak-budak. Nak tak? Nak contohnya. Dia mengangguk. Wa qila ay yakula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu wa huwa al-ahsan. Ini yang ta'rif tamyiz yang paling elok, iaitu bahawa kanak-kanak itu boleh makan seorang diri, boleh makan sendiri maksudnya, bukan disuap, dan boleh minum sendiri, dan boleh istinja, basuh berak kencing dengan sendirinya. Dan ini dhabit yang paling ahsan untuk tamyiz. Mana bila kanak-kanak tu dah mampu makan sendiri, minum sendiri, basuh berak kencing sendiri, itu kanak-kanak tu dah mumayyiz. Waqila ay yufarriqu bainat tamrati wal jamrah. Qil, satu pandangan bahawa kanak-kanak itu boleh membezakan di antara tamrah, sebiji kurma, dengan sebiji batu. Okey. Waqila ay yufarriqu baina yaminahu wa shimalihi. Qil pula kata dia boleh membezakan di antara tangan bahagian kanan dan bahagian kiri. So ta'rif yang ahsan biasanya digunakan oleh para ulama kita nak menentukan tamyiz. Kanak-kanak itu dah tamyiz ataupun belum, iaitu bila dah boleh makan, minum dan istinja secara sendiri. Itulah dalam mazhab kita ni, bila kanak-kanak tamyiz dah boleh jadi imam. Okey, wan naqa'u 'anil haid wan nifas, dan suci daripada haid dan nifas. Tu syarat wudu. So orang haid atau nifas tak boleh. Okey. Ialah sebab dia menafikan suci, sebab wudu nak bersuci, dia sendiri tidak suci. Wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Dan suci tu ataf bagi al-haid, iaitu wan naqa'u amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Dan suci daripada perkara yang menegah ia perkara tu, ma tu, wusul al-ma'i, akan sampainya air ila al-basharah, kepada kulit. Mana tengok sini bawah tu, kal wasakhil ladzi tahta al-azfar, seperti tahi kuku yang berada di bawah kuku tu. Cuma untuk tahi kuku ni dimaafkan yang sedikit. Orang yang punya kuku panjang kan, kemudian ada tahi kuku dia tu yang sedikit dimaafkan, okey. Wa yu'fa 'anil qalil fi haqqi man ibtuliya bihi. Dimaafkan daripada tahi kuku yang sedikit bagi mereka yang dibala, yang diuji dengan macam memang kerjanya memang jenis banyak tahi kuku tu. Mana kerja yang kotor, banyak tahi kuku tu, itu dimaafkan.
Tapi apa kata Imam Al-Bajuri rahimahullah taala, dia kata apa? Wa indana qaulun bil afwi anhu mutlaqan. Dan di sisi kami, okey, dalam mazhab kita ni ada qaulun, satu qaul yang bil afwi anhu mutlaqan, yang dimaafkan daripadanya mutlaqan. Okey. Sama ada sedikit ataupun banyak. Okey. Orang yang dibala dengan tahi kuku jenis tahi kuku banyak. Tapi itu tahi kuku tu kotor lah. Okey. So ada satu qaul dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, mana dimaafkan semata-mata orang yang jenis banyak tahi kuku tu. So asalnya tahi kuku tu kena sampai lah, sebab tu menghalang. Okay, kemudian kal wasakhil ladzi tahta al-azfar wa duhnil jamid lal mai', dan duhn, minyak yang jamid, yang kita kata yang ada pepejal, yang kita kata macam mana, jamid ni yang keras lah, yang pejal ataupun bukan cecair. Lal mai', bukan yang cair. Sebab tu kalau contoh seseorang berminyak, okey, berminyak, contohnya kulitnya berminyak, kemudian berwuduk, maka tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk dia tu berwuduk. Maksudnya minyak tadi tu tidak masalah. Adapun jikalau minyak yang jamid, seperti mana kita kata minyak yang jamid ni sama seperti seorang pakai gincu dan sebagainya. Okay, dia termasuk daripada ad-duhn. Tengok sama ada ad-jamid ataupun mai'. Kalau biasanya dia ambilkan pembaris, kalau dia kikis tu, tu nama jamid. Kalau ada benda macam tu tidak memadai lah. Adapun kalau semata-mata minyak biasa, contohnya seseorang memakai lembapan ataupun tak tahu apa nama minyak ke minyak, contoh kulitnya kering sebagainya, dia pakai minyak lah, minyak Johnson apa semua tu, biar tak kering, kena berwuduk. So ada mai', ada ad-duhnil mai', itu tidak ada masalah, boleh sahaja, dia tidak menghalang air. Wa kal ghubar alladhi 'ala al-badan illam ya'sur zawaluhu. Begitu juga dengan debu-debu yang ada di atas badan, jikalau tidak susah untuk menghilangkannya. Okey. Kemudian seterusnya, maksudnya apa-apa tak boleh lah, seperti biasa pakai stiker kan. Okey, macam plaster tu, kalau luka apa-apa tu dicabut ada getah-getah tu, tak boleh. Dia tu jamid tu. Maksudnya ada benda tu, material tu dia kena buang. Okey. Wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a, dan bahawa tidak ada yakuna di sini yakun tammah, bukan yakun naqisah yang kena ada isim yakun dan juga khabar yakun. Di sini yakun tammah dengan maksud wa alla yujad ataupun wa alla yahsula, dan bahawa tidak ada di atas anggota itu ma yughayyiru al-ma'a. Tidak ada, ma tu fa'il, bukan isim yakun, fa'il bagi yakun. Sebab yakun tamah itu dia isnad kepada fa'il. Kalau yakun naqisah dia isnad kepada isim. Dan bahawa tidak ada di atas anggota itu, okey, anggota wuduk misalnya tangan, ma yughayyirul ma'a, sesuatu yang mengubah ia akan air. Tengok tu bawah tu, ai taghyiran yaslubu ismahu kal jabri waz za'faran. Yang mengubah sebagai mengubah yang mencabut akan nama-nama air itu, seperti jabr dan za'faran. Sama dekat masalah ni, iaitu sabun. Sabun. Jadi jikalau kita tangan tu sabun, contoh kita sabun tangan kita, ataupun kita ambil katalah mudah sabun tangan, kemudian kita wuduk, basuh muka, kemudian time basuh tangan tu, tangan bersabun tu kita ambil wuduk terus basuh tangan, kemudian terus basuh sebelah kiri pula, itu tidak memadai. Sebab di atas tangan itu ada sesuatu yang mengubahkan air, dia jadi air sabun, dia tak jadi air mutlak tu. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui dengan kefarduan wuduk tu. Dia tahu nak solat, wuduk tu wajib, dia tahu. Adapun jika ditaraddud, falau taraddada fi fardiyatihi aw i'taqadahu ghairu fardin lam yasihha. Dan jika ditaraddud syak tentang kefarduan wuduk, ataupun dia i'tiqad bahawa dia wuduk ni bukan fardu, maka tidak sah wuduk tadi tu.
Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, dan bahawa tidak i'tiqad ia akan satu fardu daripada fardunya itu, fardu wudu, rukun wudu ialah sunat. Dia tak boleh. Contoh jikalau dia ni dia i'tiqad bahawa basuh muka tu sunat atau sapu kepala tu sunat, maka itu tidak sah. Sebab tu penting belajar. Wal ma'u tahur, dan kena air yang suci lagi menyucikan. Tahur dengan maksud tahirun mutahhirun, suci lagi pula menyucikan. Macam air Milo ke air Syai ke misalnya tu, air teh tu, tu suci tapi ghairu mutahhir, tidak menyucikan. Wa izalatun najasatil ainiyah, dan menghilangkan najis aini yang bahasa ain. An najasa al ainiyah ta'rifnya ialah allati laha jirmun, allati laha jirmun au ta'mun au launun au rihun. Tu najasa al-ainiyah, kena hilangkan dulu. Kalau nak berwuduk, kalau kat tangan tu ada najis, darah sebagainya, hilangkan dulu. Iaitu najasa al-ainiyah. Najis ain itu ialah allati laha jirmun, najasah yang ada baginya jirmun, ada jirim. Okey, ada jirim. Ada bezalah kalau ilmu apa, ilmu maqulat tu, okey, dan ilmu falsafah tu dibezakanlah. Dibezakan antara jirmun dengan jisim, jirim dengan jisim. Beza. Hubungan dia, bezanya ialah umum khusus mutlaqan. Umum khusus mutlak. Jirim terbahagi kepada dua. Okey, jirim terbahagi kepada dua, iaitu jisim juga, dan juga al-jawhar al-fard, jawhar firid tu. Ta'rif jirim ialah al-mutahayyiz. Al-mutahayyiz, okey, yang apa kata, memenuhi ruang, occupied space, memenuhi ruang, itu namanya jirmun. So adapun ta'rif jirim seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Iji dan Al-Mawaqif. Okey, antum boleh buka dalam syarah Mawaqif bagi Imam Al-Jurjani, perbahasan tentang jirim dekat jilid kedua tu, bahagian belakang, pembahasan dengan Mu'tazilah, dengan apa, golongan Nazzam dan sebagainya. Iaitu jirim, kalau ta'rif jirim dengan kata maqama min nafsihi itu tidak tepat, sebab tu masuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah bukan jirim. Sebab tu ta'rif yang tepat juga jirim ialah al-mutahayyiz, sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil ruang. Seperti kita ni, hadir kat sini, sesuatu lain tak boleh menempati tempat kita sekarang ni, pada kita. Al-mutahayyiz. Kemudian jirim ini terbagi pada dua, jisim dengan juga al-jawhar al-fard. Jawhar al-fard iaitu apa, la yaqbalu al-inqisam, yang tidak boleh dibahagi. Maksudnya apa? Dia jirim yang paling kecil sekali lah. Jirim yang paling kecil sekali yang tidak boleh dibahagi. Tidak boleh dibahagi bukan bil fi'li, bil quwwah pun tidak boleh dibahagi. Mana dia jauhar, benda yang paling kecil tidak boleh dibahagi. Dan maksudnya kita makhluk yang paling kecil lah. Dulu dipanggil sebagai apa? Dulu sebagai sel. Okey, sel. Sekarang ni sains makin tertawur sebagainya, jumpa pula makhluk yang paling kecil, neutron sebagainya tu. So kita panggil lah tu sama sekali neutron. Mana satu yang benda yang paling kecil sekali yang tidak boleh dibahagikan. Itu nama dia, salah satu daripada jirim. Adapun jisim ialah jirim-jirim yang boleh dibahagikan, iaitu ma yaqbalul inqisam. Cuma khilaf, jisim itu sekurang-kurang jisim terbahagi kepada berapa jawhar firid. Pandangan yang sahih ialah 4. Sebab apa? Satu jawhar dia tidak ada tul, tidak ada ard, tidak ada umq. Bila ada dua jawhar firid, akan hasil tul. Letak mana-mana dekat bahagian sini tu, dia akan ada ard. So, tul, ard dah ada. Letak mana-mana dekat atas ni, jadilah umq. Ada 3 benda. Itu sekurang-kurang jisim ialah 4 jawhar firid. Okey. Itu najis ain. Okey. Kemudian an-najasa al-hukmiyah. An-najasa al-hukmiyah pula apa benda? Najasa al-hukmiyah itu ni, allati laisa laha ma dzukir. Najasa yang tidak ada baginya apa yang disebutkan, tidak ada jirim, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau. Bau
iaitu didapati dengan hidung. Launun didapati dengan mata. Ta'mun didapati dengan lidah, bukan dengan tangan. Sebab ada orang yang menghuraikan di dalam TV, dia kata ta'mun tu iaitu bila sehingga hilang rasa dia tu, dia kata apa? Kita rasa dengan tangan. Kita rasa dengan tangan. Maksud ada tak benda tu? Itu bukan. Ta'mun di sisi fuqaha itu iaitu rasa dia tu, iaitu dapat dengan lidah tu. Okey. Okay, kemudian wajarul ma'i ala jami'il udwi, dan memperlalukan air itu ala jami'il udwi, di atas ke semua anggota. Kalau tangan tu ke semua lah. Ni daripada sini ni ke semua ni. Tak boleh tiba-tiba terkecuali sikit ke, tak boleh. Wa tahaqququl muqtadi in banal halu, dan tahaqquq mana jadi sungguh, muqtadi tuntutan, sesuatu yang menuntuti, iaitu al-muqtadi lil wudu, yang menuntuti akan wudu, in banal halu, jikalau jelas oleh keadaan. Seperti mana telah jelas muqtadi, seperti mana muqtadi lil wudu, berarti dia berhadas. Dia tahaqquq berhadas, mana dia telah yakin dia kencing tadi tu. Adapun jikalau dia tidak, dah kencing ke belum tadi, ke dah kentut ke belum, dia tak pasti lagi, tak tahaqquq lagi tu, maka boleh untuk dia berwudu, tapi dengan wudu ihtiyat. Okey, dengan wudu ihtiyat. Wa dawamun niyyati hukman, dan berkekalan oleh niat hukman, pada hukum. Tengok tu, iaitu bi alla yasrifaha ila ghairil manwi, dengan bahawa dia tidak memalingkan akan niat itu tu kepada selain yang diniatkan. Dia niat wudu, niat basuh tangan, lah, jangan tiba-tiba niat nak apa-apa selain daripada yang tersebut. Wa adamu ta'liqiha, dan ketiadaan menta'liq akannya, akan niyah tu. Tak boleh ta'liq niat bil masyiah. Seperti kata nawaitu wudu'a lillahi ta'ala insya-Allah. Itu tidak memadai. Ta'liq bil masyiah tidak boleh. Melainkan mana? Melainkan jikalau dia nak tabarruk dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jikalau dia ta'liq, disebut insya-Allah tu sebagai ta'liq, bukan tabarruk. Kalau dengan ta'liq maka tidak sah wudunya tadi tu. Wa dukhulul waqti, ni wal muwalatu, ni ketika baca nas, kaedahnya an-nusus tuqra'u bil kamil. Nas itu mesti dibaca dengan kamil, jangan baca separuh. Nanti apa, kalau tak baca separuh, jangan gaduh baca ibarat terus bagi kesimpulan. Seperti baca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Baca situ saja memang habislah. Bukan saya yang kata, Al-Quran yang kata. Macam tu. Betul lah dia kata, tapi bacalah ayat selepas tu. Alladzina hum fi salatihim alladzina hum fi salatihim sahun. Okay. Fawailul lil musallin. Okey. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat-ayat macam tu kena dibaca habis. Jangan baca separuh. Sebab kalau baca separuh macam tu, ayatnya betul lah tu ayatnya. Okey. Ayatnya betul, tetapi sebab baca tak habis tu, okey. Sebab baca tak habis, yang tu maknanya sangat jauh. Okey, maksudnya sangat jauh. So mana salah lah kalau dia baca macam tu. Okey. Salah kalau dia baca macam tu. Sebab tu penting hati-hati ketika membaca nas. Okey. Tak boleh kata fawailul lil musallin saja membaca sebahagian. Celakalah bagi orang solat, itu alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka-mereka yang lalai daripada solatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Sama juga macam kat sini, kalau kita baca wa dukhulul waqti, itu syarat wudu. Syarat wudu kena masuk waktu. Bukankah boleh je berwuduk sebelum masuk waktu? Dan juga wal muwalah, dan muwalah yang anda sebutkan tadi tu, muwalah tadi tu, iaitu yang membasuh anggota kedua sebelum kering anggota yang pertama itu. Itu bukankah tu sunat? Mana mengambil wudu boleh je sebelum dia masuk waktu. Tapi dikatakan sini syarat wudu ialah masuk waktu. Dan juga muwalah. Macam mana pula? Muwalah tu bukan syarat wudu, dia sunat. Dia ada qaid, iaitu dua-dua ni untuk apa? Lidaimil hadas. Bagi orang yang berkepanjangan hadasnya itu, seperti orang yang mustahadah. Orang yang kencing tak lawas tu. Dah gitu. Jadi orang-orang yang daimul hadas ini, salah satunya ialah as-salis, orang yang kencing tidak lawas, dan juga mustahadah. Maka mereka-mereka yang ini, yang daimul hadas, dia kena berwuduk selepas daripada masuk waktu. Dan dia tidak boleh
tidak mualah, dia mesti kena mualah. Dia tak boleh melewatkan. Ni syarat wudu untuk daimul hadas ada tambahan. Sebab tu ketika ditanya nanti kena jawab dengan detail. Tempat kena tafsir. Bila ditanya apa hukum mualah pada wudu? Seorang kena jawab paling tepat. Jangan cakap hukum mualah ialah sunat. Tak. Cakap fa fihi tafsil, ada padanya tafsil. Okey. Mualah pada wudu ialah sunat bagi ghairu daimil hadas. Untuk daimul hadas dia ialah syarat dia. Kena jawab macam tu, tafsil macam tu. Okey. Kemudian kita habiskan dekat sini sunanul wudu. Sunat wudu kathiratun. Sunanul wudu kathiratun minha as-siwak, iaitu bersiwak. Siwak tu tengok bawah tu ad-dalku wa alatuhu. Pada bahasa siwak itu ialah ad-dalku, itu menggosok. Ad-dalk maksud menggosok, wa alatuhu dan alatnya. Wa syar'an, dan pada syarak isti'malu 'udin min arakin wa nahwihi fil fami li idhhab at-taghayyur wa nahwihi. Wa huwa maslun fi kulli hal wa yata'akkadu al-wudu' was-salati wa ghairihima. Pada syarak siwak itu ialah menggunakan ud, satu kayu, min arakin, daripada arak. Kayu arak, bukan arak minuman mabuk, tak ada sejenis nama kayu arak. Arak bahasa Arabnya. Wa nahwihi, mana arak itu sejenis daripada ud. Okey, kayu. Wa nahwi dan umpamanya fil fami, ikutlah apa-apa jenis kayu digunakan pada mulut, li idhhabit taghayyur, untuk menghilangkan perubahan, iaitu bau mulut. Wa nahwi dan umpamanya, dia disunatkan pada kesemua keadaan dan ditakkidkan mana sunat muakkadah untuk wuduk dan solat dan umpama selain kedua-duanya. Siwak, so bergosok gigi dengan ubat gigi ni dia mengambil hukum siwak lah ni. Okey, mengambil hukum siwak. Adakah orang yang kuat syahwatnya, yakni mudah keluar air mazi, bila ada syahwat dikira orang yang daimul hadas? Okey, jarang dibahaskan, jarang dimasukkan di dalam kitab fiqh kita ni orang yang kuat syahwatnya ini termasuk daimul hadas. Tak, dia tepatnya dia bukan termasuk daripada daimul hadas, sebab daimul hadas ni dia 24 jam ada, dia tidak boleh berhenti. Maksudnya dia sudah tak boleh dikawal. Adapun orang yang keluar air mazi ni, iaitu bila ada syahwah. Maksudnya apa? Ada syahwah ni ada sebabnya lah, seperti melihat perempuan dan sebagainya, datang keinginan untuk ni, dia kena putuskan lah. Dia kena putuskan. Dia tidak sampai orang yang mazaz ni, orang yang kuat keluar air mazi, mana kuat syahwahnya tu, dia tidak sampai kepada peringkat daimul hadas sehingga itu dia kena berwuduk dengan masa waktu dan sebagainya. Okey, tidak termasuk daripada daimul hadas. Okey, kemudian tasmiyah ni baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghusl kaffain, dan membasuh akan kedua tapak tangan. Samalah kedua tapak tangan tu zahir dan batin, iaitu inghisal. Kemudian wal madmadah, dan berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan istinsyaq iaitu memasukkan air ke hidung. Tengok kat bawah ni. Nak sini ke? Okey. Untuk dekat bawah ni antum boleh tengok. Sekejap. Okey. Dekat bawah tu dijelaskan wa yahsulu aqallul madmadati wal istinsyaq bi isalil ma', dan hasil sekurang-kurang berkumur-kumur dan istinsyaq itu bi isalil ma' ila al-fam wal anf, dengan menyampaikan air kepada mulut dan hidung. Mana cukup semata-mata sampai air ke hidung ataupun mulut, dah cukup dah sekurang-kurang madmadah, mana hasil sunnah tu. Okey, wa illam yudirhu, sekalipun dia tidak idarah, maksud dia tidak memusingkan. Walam yamujjahu, dan dia tidak tidak meludahkan. Okey, yamujjahu tidak keluarkan balik. Okey, asal yamujjah tu maksud meludahkan, maksud mengeluarkan balik. Okey, tu ni cuma satu benda kena tahu, wa tartibu baina ghusl al-kaffaini wal madmadati wal istinsyaq mustahaqqun ay syartun fil i'tidad bihinna, dan tertib di antara membasuh kedua tapak tangan dan berkumur-kumur dan istinsyaq itu berhak, mana mesti, sebab itu iaitu syarat pada i'tidad bihinna. Bermaksud jika kalau kita kumur-kumur, kemudian kita basuh tapak tangan, kemudian kita istinsyaq, maka tidak hasil ketiga-tiga itu tu. Maksudnya kena hasil sunnah untuk tiga perkara tu kena ikut tertib. Kena basuh tangan dulu. Kemudian kita
kumur-kumur, kemudian kita istinsyak, maka hasil tertib tu dia syarat untuk i'tidad bihin. Kalau kita tunggang terbalik, maka tidak dikira sunat benda tadi tu. Wal afdal, dan yang afdal, lebih utama, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaq bi ghurfatin lal faslu. Afdal ialah al-jam'u, mana menghimpunkan di antara kumur-kumur dengan istinsyak itu dengan satu ghurfah, satu cedok. Seperti tangan ni, separuh kumur-kumur, separuh lagi ialah istinsyak. Maksud tiga ghurfah lah, itu lebih afdal. Itu pandangan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam dalam Minhajut Talibin. Imam Rafi'i sebaliknya, dia kena fasal, maksudnya 6 kali. 6 kali maksudnya 3 cebok untuk madmadah, 3 cebok untuk istinsyak. Tak, pandangan yang rajih. Okey. So musannif ni di atas jalan ni lah dia tarjih Imam Nawawi bila berlaku khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, mana dia tarjih Imam Nawawi pada ghalib ahwal. So Imam Nawawi sebut gabungkan tu lebih aula. Maksudnya kita cebok dekat air tu separuh untuk madmadah, separuh lagi untuk istinsyak. Maksudnya 3 kali cebok je lah. Okay, ghurfah. Okay, kemudian wat taslis iaitu mentiga-tigakan, iaitu basuh 3 kali lah. Wa mashu jami'ar ra'si, dan menyapu ke semua kepala. So aulanya kalau sapu kepala macam ni, antum letak 2 ni dekat sini. Dekat sini. Kemudian 2 ni mana jadi model. Okey, letak sini, kemudian letak sini. Sebelakang kan, lepas tu kedepankan balik. Itu yang cara yang yang aula. Okey, wa mashul uzunain, dan menyapu kedua telinga. Okey, kedua telinga. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain, dan menyelati jari-jari tangan dan kedua kaki. Ni. Kalau menyelati kedua tangan tu, dia kena tashbik macam tu. Tashbik tu macam tu. Tashbik. Kalau tangan, menyelati jari-jari tangan dengan tashbik. Adapun adapun untuk jari kaki, kalau kita nak takhlil, dia sunat untuk kita takhlil dengan khinsar. Okay, khinsar jari kiri ni, tangan kiri, bermula dekat bawah tapak kaki ni kan, tapak kaki sebelah kanan. Bermula daripada khinsar kaki sebelah kanan, menyelati sebelah situ sampai ke ibu jari kanan, kemudian ibu jari kaki kiri, dan berakhir di khinsar sebelah kaki kiri. Okay, tu khinsar. Gunakan khinsar tangan kiri, bermula khinsar kaki kanan sehingga khinsar kaki kiri. Kemudian wal muwalah. Tu muwalah. Itu berturut-turut. Wat tayamun. Tayamun dengan tayammun sama je wazannya. Sama maksudnya. Tayamun iaitu taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan membasuh anggota kanan berbanding dengan kiri. At-tayamun ataupun at-tayammun sama saja. Cumanya tayammun atau tayamun itu sunat pada tangan dan kaki sahaja. Tangan dan kaki saja, tidak pada muka. Tidak disunatkan untuk basuh muka sebelah kanan, basuh kiri dulu. Tak telinga kiri, tangan atau kiri, tak. Telinga kanan, telinga kiri, duf'ah wahidah, sekali, serentak. Maksudnya ambil tangan tu, sapu serentak macam tu. Bukan ambil ni dulu betul baru. Tak. Serentak. Wa italatul ghurrah, dan memanjangkan akan ghurrah. Wa tahjil, dan at-tahjil. Ada ghurrah. Asal ghurrah ni iaitu putih pada kepala kuda. Ghurrah. Okey. Ni wa tahjil iaitu tengok bawah tu. Dia macam ni. Sebab anggota kita tu di dalam hadis Nabi SAW tentang masalah tahjil, ghurran muhajjalin, hadisnya mana ni?
di dalam Sahih Al-Bukhari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam keluar pula. Kata apa? Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umat aku ini akan dipanggil pada hari kiamat itu ghurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya muka dan bercahaya anggota wudu, anggota tangan kanannya. Tangan dan kakinya itu. Min atharil wudu, dari kerana kesan-kesan wudu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu daripada kalian itu mampu akan memanjangkan ghurratahu, maka hendaklah dipanjangkan. Maksudnya sunat. Maksudnya ghurrah ni iaitu basuhan cahaya pada muka. Bermaksud kita sunat untuk melebihkan basuhan muka kita tu daripada had muka, lebihkan ke bawah sikit. Sebab supaya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sebab contoh kalau kita kat had sini saja, takut tak sempurna, maksudnya kena panjangkan, lebihkanlah sikit bawah dagu ni. Sama juga tangan, sama siku, maka lebihkan sampai tengah sini. So nanti akan bercahaya tu. Makin panjang, makin banyak panjanglah bercahaya. Lepas tu Syekh Nuruddin hafizahullah taala boleh mengatakan apa, nanti kalau ke hari kiamat pada mahsyar nanti nampak ni geng Syafi'iyah. Syafi'iyah kan ialah anggota wuduk tu akan bercahaya. Jenis siapa yang jenis suka basuh pesapu kepala tu dengan pada hujung-hujung tu, nanti geng-geng bercahaya kat depan tu, tu geng Syafi'iyah lah tu. Dia sebab tu sunat basuh kepala, sapu kepala tu, bercahaya semua tu. So sunat basuh kaki pun, walaupun sampai buku lali, sampaikan ke tengah betis, tu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Wa zikru ba'dahu, dan baca zikir, baca itu baca doa selepas daripada wudu. Okey. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Dalam keadaan apa? Menghadap kiblat, angkat tangan. Ni baba amalkan betul-betul lah. Kalau tengok baba Ali hafizullah taala, memang dia amalkan betul. Iaitu ketika berwuduk dekat kolah ke, dia akan lepas berwuduk tu dia akan paling ke kiblat, angkat tangan. Okey, baca doa tu. Okey, kemudian yang terakhir, bila belajar sunat, ambillah kata makruh. Okey, perkara yang makruh daripada wudu, iaitu makruhatil wudu, perkara yang makruh daripada wudu, kathiratun, banyak. Minha, setengah daripadanya, tarkut tayamun wa tarkul madmadati wal istinsyaq, meninggalkan tayamun ataupun tayammun dan meninggalkan madmadah dan istinsyaq. Ini makruh. Wa ziyaratu 'ala salati wan naqsu anha, dan melebihkan di atas 3 kali basuhan dan kurang daripada 3. 1 atau 2 saja. Wal wudu'u minal ma'ir rakidi, dan berwuduk daripada air yang tenang. Mana bukan air al-jari, air yang tenang, maksudnya air yang bertakung. Tapi bawah tu tiba-tiba tengok ay ma lam yastabhir, selama mana tidak yastabhir ni yattasi', tidak luas. Adapun jikalau air yang bertakung seperti air kolah yang besar ataupun air tasik, air lombong, itu tidak makruh. Ni air yang macam apa kita kata apa, air yang bertakung yang sikit sahaja. Wal wudu'u min fadlil mar'ati, dan berwuduk daripada lebihan orang perempuan. Lebihan daripada perempuan ni, lebihan daripada suci dia tu. Maksudnya apa? Dia berwuduk, okey, dia bukan air mustakmal dia tu, kena faham. Air mustakmal tak boleh. Contoh dia berwuduk, dia ambil satu baldi, dia berwuduk separuh, ni lebihan dia tu. Ataupun yang dia telah gunakan, masukkan tangannya ke, walaupun bukan dengan wuduk. Okey. Wal israfu fihi bis-sab, dan melampau, membazir padanya fil wudu' bis-sabbi, dengan tuang. Ini samalah, iaitu dia mengambil air tu, contoh satu gayung yang besar untuk untuk basuhan sekali sebelah tangan tu sahaja. Atau kita dengan bahasa mudahnya, pipe tu kita buka besar-besar, bila kita ambil wuduk tu, sementara kita sapu situ tu, dia terkeluar macam tu saja. Itu membazir. Itu benda yang makruh dalam wuduk. Okay, insya-Allah kita sambung pengajian seterusnya pada dars ketiga tentang nawaqidul wudu. Ini sebab nak detail, sebab ada beberapa masalah yang penting untuk ditambahlah. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.